Assalamualaikum, saya Ain Sofia binti Zawawi mewakili grup ini untuk membentangkan tentang teori etika dan peradaban dalam kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia. Etika adalah mengenai sama ada sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah dan cara orang memperlakukan di antara satu sama lain. Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud sifat, watak dan akhlak. Tambahan pula, beretika adalah penting untuk semua orang, tidak kira umur, bangsa, agama atau di mana sahaja mereka menetap. Manakala, adab pula haruslah bermula daripada rumah dan haruslah bermula daripada didikan awal, iaitu didikan daripada ibu bapa. Adab amatlah penting kerana adab ini akan dibawa ke mana-mana dan akan digunakan setiap masa. Terdapat banyak agama di Malaysia, antaranya ialah yang pertama, agama Islam yang mengajarkan manusia bagaimana menjalani kehidupan mereka mengikut aturan Allah. Seterusnya, agama Buddha iaitu sistem kepercayaan yang tertumpu kepada mencapai kedamaian dan kebijaksanaan dalaman. Selain itu, agama Kristian adalah agama yang didasarkan pada kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Akhirnya, agama Hindu adalah agama yang sangat lama yang berasal daripada India. Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenal pasti masalah-masalah yang tercetus antara kepelbagaian agama-agama besar di dalam negara ini serta cara untuk mengatasinya. Hal ini kerana negara Malaysia yang mempunyai pelbagai agama dan etnik juga menghadapi masalah-masalah yang melibatkan kaum dan agama, terutamanya kaum Melayu, Cina dan India serta agama-agama besar seperti agama Islam, agama Buddha dan Kristian. Tinjauan ini juga dilakukan adalah untuk mengenal pasti kepentingan etika dan peradaban antara agama-agama besar di negara ini bagi mengelakkan rusuhan dan ketidaksejahteraan dalam negara. Hal ini kerana perbezaan adab dan etika telah menimbulkan banyak masalah antara agama. Selain itu, kajian ini juga turut dilakukan bagi mengenal pasti peranan setiap individu daripada pelbagai agama bagi memupuk keamanan dalam negara. Hal ini adalah untuk mengelakkan timbulnya masalah antara agama. Setiap individu perlu memainkan peranan sebagai rakyat dan penganut agama tersebut. Assalamualaikum semua, nama saya Nur Fadilah binti Zainuddin. Berdasarkan kajian literatur, terdapat 3 impak negatif jika kita mengabaikan agama sebagai pedoman hidup. Yang pertama, impak negatif kepada individu. Tanpa agama, individu yang lalai akan menjadikan dia sebagai insan yang tidak langsung memberi manfaat kepada negara. Mereka akan lalai dengan hiburan kelab, hiburan pemotoran dan tidak bekerja, hanya mengganggu di rumah. Selain itu, ibu bapa juga akan terasa beban kerana harus menampung mereka. Seterusnya, impak negatif kepada masyarakat. Masyarakat akan bergaduh sesama sendiri, ketidakpuasan hati sentiasa akan membara, isu kecil dijadikan besar sehingga berlakunya kemusnahan dan kecederaan. Peristiwa pada 13 Mei 1969 cukup sebagai pelajaran kepada masyarakat supaya tidak mengulangi kesalahan sama negatif kepada negara. Negara tidak akan selamat untuk dikunjungi kerana berasa resah terhadap keselamatan diri, terutama apabila masyarakatnya tidak harmoni dan sering berlaku persengketaan. Ekonomi negara akan tergugat kerana kurangnya kemasukan dari luar negara dan kurang berlakunya pertumbuhan ekonomi melalui jualan. Terdapat beberapa kes yang melibatkan hubungan antara penganut agama yang terjejas dan berkait rapat dengan isu sensitif agama, terutamanya isu tentang kalimah Allah. Sesetengah penganut agama bertengkar tentang isu kalimah Allah dan bagaimana ia digunakan dalam kumpulan agama yang berbeza. Ini bermula apabila seorang pemimpin gereja Katolik di Kuala Lumpur meminta kerajaan membenarkan mereka menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan mereka. Keadaan ini berlaku apabila pihak gereja telah menggunakan kalimah Allah dalam terjemahan Bible bahasa Melayu untuk merujuk kepada Tuhan. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri ketika itu telah melarang penggunaan kalimah Allah dalam akhbar Daherah. Keputusan ini telah menimbulkan ketegangan antara umat Islam yang menyokong pendirian kerajaan dan penganut Kristian yang merasakan kebebasan beragama mereka telah disekat. Selain itu, terdapat juga isu tentang pembinaan sebuah tokong Hindu di Seksyen 23 Shah Alam Selangor yang telah menimbulkan pergeseran dengan masyarakat Melayu Islam di sekitarnya.
Isu itu bermula apabila penduduk Seksyen 23 menentang cadangan pembinaan kuil di kawasan mereka yang hanya tinggal 40 penganut Hindu berbanding majoriti penganut Islam. Keadaan menjadi kecoh dan kontroversi apabila beberapa peserta perhimpunan membawa kepala lembu sambil berarak. Hal ini telah menyinggung perasaan masyarakat Hindu. Keputusan memindahkan kuil itu ke kawasan perindustrian di Seksyen 23 telah menimbulkan ketegangan antara masyarakat Islam dan India. Agama Islam memiliki konsep etika yang khusus melalui konsep akhlak. Dari segi bahasa, akhlak berusul daripada bahasa Arab dan merupakan jamak dari perkataan khulu yang bermakna pembawaan semula, jadi, adab, moral, maruah atau kelakuan seseorang manusia. Islam adalah cara hidup yang sempurna kerana mempunyai sumber referensi yang suci dan diterima seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Islam juga berpandukan wahyu dan juga perilaku Rasulullah SAW dalam usaha mencari asas akhlak. Sumber-sumber maklumat ini merupakan referensi yang penting untuk menggariskan cara hidup, prinsip dan peraturan hidup bermasyarakat tanpa mengira tempat, masa atau bangsa. Seterusnya ialah konsep etika dalam agama Buddha. Etika dalam agama Buddha bermaksud bertindak mengikut piawaian, unit sosial yang diterima umum dan keadaan tertentu. Dalam agama Buddha, etika ditakrifkan dengan perkataan sila. Maksud istilah sila merangkumi sifat, tabiat, perbuatan dan juga tingkah laku. Etika juga melambangkan kelakuan yang diamalkan oleh individu dan boleh dibahagikan kepada 3 aliran, ucapan, fikiran dan jasmani. Agama Buddha mempunyai peraturan yang mesti diikuti oleh penganutnya. Peraturan termasuk tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengamalkan hubungan seksual yang terlarang dan sebagainya. Konsep etika dalam agama Hindu pula berdasarkan Veda dan mengandungi bukan sahaja ajaran ketuhanan tetapi juga ajaran etika Hindu yang harus diikuti oleh pengikutnya. Mereka percaya kepada kitaran kelahiran, kematian dan kelahiran semula. Dalam kitaran tersebut, kaedah bersandar kepada amalan individu karma yang memutuskan kehidupan selanjutnya di alam lain. Jika individu tersebut memelihara nilai yang baik dan melaksanakannya, maka mereka bakal menjema kepada taraf yang lebih tinggi dalam kelahiran seterusnya sehingga mereka merintasi kitaran kelahiran mereka dan mencapai moksa. Yang terakhir adalah konsep etika dalam agama Kristian. Nilai etika dan moral dinyatakan di kitab Bible yang merangkumi perihal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, manusia memiliki tanggungjawab dan kewajipan yang diberikan oleh Tuhan dan petikan ini mengandungi hukum 10 Commandment yang menetapkan 10 prinsip etika. Antaranya ialah menghormati ibu bapa, jangan berzina dan sebagainya. Sementara dasar Perjanjian Baru merangkumi falsafah, politik, tingkah laku dan pemikiran dan ia menetapkan beberapa peraturan kepada dunia ini. Antara peraturannya ialah mereka yang perlu memberi perhatian kepada kehidupan akhirat atau kehidupan selepas mati. Seterusnya, terdapat beberapa peranan agama dalam institusi, antaranya ialah dapat melahirkan insan yang bijaksana. Memahami ajaran agama Islam penting untuk melahirkan insan yang bijaksana kerana agama Islam memberikan pedoman moral yang jelas dan tegas. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi sumber ajaran yang mengatur perilaku dan interaksi sosial individu. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, belas kasih, kesabaran dan pengampunan diajarkan dalam agama Islam dapat membantu individu itu untuk membuat keputusan yang bijak dan bertindak dengan moralitas yang tinggi. Seterusnya, terapkan subjek pendidikan Islam dalam silibus. Subjek pendidikan Islam dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama Islam. Ini termasuk pemahaman tentang keimanan, akhlak mulia, tanggungjawab sosial, keadilan, kasih sayang, kejujuran dan nilai-nilai moral lainnya. Ini juga dapat membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dan mendorong perilaku yang positif sekaligus membangun harmoni sosial, mencegah konflik antara agama dan masyarakat
Akhirnya, mengadakan ceramah agama di institusi. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan agama lain. Selain itu, siswa dapat mempelajari nilai-nilai, keyakinan dan praktik agama secara sistematis dan terarah. Ia juga dapat membentuk karakter siswa dan membantu mereka menjadi individu bertanggungjawab dan beretika. Selain daripada itu, amatlah penting untuk memastikan pendekatan yang inklusif, menghormati keberagaman agama dan menghargai kebebasan beragama siswa. Yang pertama, agama sebagai sumber nilai moral. Agama adalah alat yang berharga untuk individu dalam menstrukturkan kehidupan rohani mereka dan menyediakan mereka dengan garis panduan etika untuk dipatuhi. Ia juga berfungsi untuk memberikan kehidupan mereka tujuan dan makna yang lebih besar. Penyelidikan Weber yang dijalankan pada tahun 1930-an menunjukkan bahawa kehadiran kod etika, khususnya kepercayaan Protestan, memainkan peranan dalam kejayaan ekonomi dan perindustrian England dan Eropah Barat. Sistem kepercayaan ini menekankan nilai kerja keras, menyimpan, melabur dan mengambil inisiatif dalam usaha perniagaan. Agama juga memainkan peranan penting dalam menyelesaikan krisis moral dengan berfungsi sebagai asas moral. Islam khususnya menekankan kepentingan menjalani kehidupan yang berakhlak mulia. Yang kedua, agama sebagai sumber penyatuan. Seterusnya, agama mempunyai kesan yang besar kepada masyarakat kerana ia memainkan peranan penting dalam pembentukan dan pembangunan hubungan sosial yang membawa kepada penciptaan masyarakat dan kumpulan. Ia bertindak sebagai kuasa padu dengan mempromosikan nilai bersama melalui ajarannya dan membawa orang ramai bersama. Ritual keagamaan berfungsi untuk mengukuhkan nilai-nilai ini dan meningkatkan kesepaduan kumpulan, memupuk rasa perpaduan di kalangan ahli masyarakat. Tidak dinafikan lagi, agama mempunyai kuasa untuk menghimpunkan pelbagai bangsa dan memupuk semangat patriotisme terhadap tanah air. Nilai hormat menghormati yang ditekankan oleh semua agama boleh membantu menggalakkan persefahaman yang lebih baik di kalangan orang ramai. Yang ketiga, agama sebagai pendorong dan pengesahan program pembangunan. Individu beragama memainkan peranan penting dalam menyokong inisiatif pembangunan yang mungkin pada mulanya menghadapi tentangan daripada masyarakat. Penyelidikan menunjukkan bahawa projek pembangunan boleh mendapat penerimaan segera daripada masyarakat jika ia disokong oleh pemimpin agama atau dikomunikasikan menggunakan istilah dan konsep agama. Agama juga dapat menubuhkan perpaduan nasional di antara kaum, bangsa dan agama. Agama dan ideologi memainkan peranan penting dalam proses penyatuan masyarakat dengan agama menjadi faktor paling penting, malah menentukan hasilnya. Yang keempat, menubuhkan semangat kebangsaan. Di Malaysia, ulama telah memainkan peranan penting dalam gerakan nasionalis sebelum dan selepas kemerdekaan, berkhidmat sebagai pemimpin dalam perjuangan menentang penjajahan British. Begitu juga di Burma, biara-biara Buddha dan pertubuhan belia telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan nasionalisme. Agama telah memainkan peranan penting dalam perkembangan nasionalisme. Ini kerana agama berfungsi sebagai penanda identiti yang membezakan antara penjajah dan orang asli. Mereka menganggap diri mereka sebagai sebuah negara yang bersatu dengan bahasa, sejarah, adat resam dan agama yang dikongsi selama beberapa generasi. Yang kelima ialah perpaduan nasional. Agama dan ideologi adalah elemen kritikal dalam proses penyatuan, dengan agama memainkan peranan penting sebagai faktor penentu. Geertz 1973 mencadangkan bahawa pembentukan negara berdaulat didorong oleh sentimen primordial dengan agama dan etnik menjadi faktor yang paling ketara. Sebagai contoh, apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, isu utama yang menentukan kejayaannya ialah soal agama atau ideologi negara, khususnya Islam. Yang keenam ialah fungsi pemerintahan. Di negara-negara tertentu di mana agama memainkan peranan penting dalam berfungsinya pemerintahan mereka. Di negara seperti itu, pemimpin negara juga merupakan pemimpin agama yang dominan, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Fir'aun di kerajaan Mesir. Akhir sekali, mengembangkan kesenian. Agama memainkan peranan penting dalam mengembangkan berbagai bentuk seni.
Hal ini demikian kerana sebahagian besar disebabkan oleh fakta bahawa agama dan seni memiliki hubungan yang erat dengan aktiviti seni seringkali menjadi sumber inspirasi dan kenikmatan bagi individu yang beragama. Konflik antara agama-agama besar. Pengenalan. Malaysia ialah mati agama. Malaysia terdiri daripada agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Kepelbagaian ini melambangkan kesan positif pada pandangan negara luar. Antara salah satunya dapat mengenali agama masing-masing dan menghormati amalan tradisi mereka. Allah telah berfirman dalam petikan Al-Quran ayat Al-Hujurat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Oleh sebab itu, wujudnya perlembagaan. Masyarakat Malaysia diberikan kebebasan untuk mengagamakan agama mereka sendiri seperti yang tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 dan mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Setiap agama di Malaysia telah menerapkan perasaan kasih sayang terhadap orang lain. Agama Islam menekankan untuk menjaga silaturahim dengan menghormati sesama manusia. Agama Buddha pula metta, iaitu pancaran kasih sayang dan diberi secara meluas. Dalam agama Sikh pula, penganut mereka mengamalkan kitab Adi Granth atau Sri Gundu Granth Sahib untuk cara hidup. Kristian pula, kasih sayang bermaksud adil, taat dan pengampunan. Untuk memiliki kecerdasan juga, penganut mereka hendaklah mengamalkan kasih sayang. Pada Januari 10, 2020, penerbit Sinar Harian, Dr. Hushamuddin Yaakob mengingatkan kerajaan bahawa jika isu-isu perkawaman dan agama tidak ditangani dengan berkesan, ia boleh menghancurkan Malaysia. Dr. Hushamuddin Yaakob telah berkata seperti di atas, kerana masalah konflik antara kaum kian parah. Kami berasa isu-isu ini tidak akan pernah selesai kerana sikap masyarakat sendiri. Konflik ini berlaku kerana pandangan yang berbeza, sikap perkawaman yang sangat tinggi dan sikap tiada toleransi dan tidak menghormati sesama yang lain. Antara konflik agama-agama besar yang pernah berlaku adalah peristiwa berdarah 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur. Peristiwa melibatkan rusuhan kaum kerana pilihan raya umum 1969. Kejadian ini telah merenggut nyawa sebanyak 196 orang dan 108. Seterusnya ialah rusuhan Natrah pada 1950. Natrah berasal dari Belanda yang dibesarkan di Terengganu oleh keluarga angkat Melayu. Pada asalnya, isunya ialah hak penjagaan. Namun, ia menjadi rentetan apabila Natrah dipaksa untuk mengikuti agama amalan Kristen, iaitu murtad. Ketiga ialah peristiwa Kampung Rawa 13 Mac 1998. Perbalahan antara masyarakat Melayu dan India. Pulau Pinang ialah negeri yang mempunyai ekar tanah yang kecil seperti Kedah dan Perlis. Perbalahan ini berpunca daripada pembinaan kuil yang bersebelahan dengan masjid. Suasana bising mengganggu masyarakat Melayu untuk beribadah. Seterusnya, demonstrasi kepala lembu. Protes ini berlaku kerana kerajaan campuran Pakatan Rakyat. Perarakan kepala lembu ini ibarat lembu yang telah dicucuk hidung. Mereka telah meletakkan kepala lembu di hadapan bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Shah Alam pada 28 Ogos 2009, Jumaat. Konflik terakhir ialah ajaran sesat Hadi Minangwah. Kes terbaru ajaran sesat ini berasal dari negara jiran Indonesia yang cuba untuk menyebarkan fahaman mereka di Kota Tinggi Johor Bahru. Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah memberi amaran kepada mereka untuk berhenti menyebarkan dakwah yang sesat dan tidak bermoral itu. Jabatan Agama Islam Negeri Johor berkata ia salah satu bentuk kesalahan menyebarkan agama selain doktrin agama Islam. Kita teruskan lagi dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang melindungi kemampuan setiap individu untuk memiliki keyakinan agama atau kepercayaan spiritual yang mereka pilih, serta termasuk hak untuk beribadah, menjalankan aktiviti keagamaan dan mengikuti ritual. Hak kebebasan beragama di negara ini wajar dihormati sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Akta 11 Perlembagaan Persekutuan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang terdapat pada semua individu tanpa memandang agama,
etnisitas, ras, gender atau latar belakang sosial. Hak asasi manusia melibatkan hak untuk bebas dari penyiksaan, diskriminasi, perbudakan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Mencari keseimbangan yang adil antara hak-hak individu yang saling bertentangan serta mendorong dialog toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai pijakan dalam mencapai persatuan dan keadilan, mengadakan ceramah agama di institusi. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan agama lain. Selain itu, siswa dapat mempelajari nilai-nilai, keyakinan dan praktik agama secara sistematis dan terarah. Etika dan peradaban amat penting untuk menggalakkan perpaduan kerana ianya boleh melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Adalah sangat utama untuk seseorang berdisiplin dalam apa sahaja yang dilakukan dalam kehidupan supaya tidak mendatangkan akibat yang buruk. Contohnya, merempit, hisap dadah, melakukan seks bebas serta pembuangan bayi. Masyarakat yang mempunyai disiplin akan mendengar kata dan senang berbincang serta tidak mengamalkan perkara-perkara yang tercela dan biadab. Seterusnya, etika dan peradaban amat utama kepada pemupukan perpaduan negara kerana ia boleh menggalakkan sikap bertoleransi. Sikap bertoleransi yang dididik melalui etika dan peradaban boleh mencetuskan keharmonian antara kaum supaya terjaminnya perpaduan negara. Sikap bertoleransi dapat diamalkan dalam kehidupan seharian tanpa mengira kaum atau agama, seperti berkongsi makanan kepada jiran, menyertai aktiviti kemasyarakatan atau membentuk persatuan kejiranan bagi menjamin keselamatan kejiranan. Akhir sekali, Malaysia berdiri gagah sebagai negara contoh hubungan perkauman yang harmoni berbanding negara lain yang selalu bergolak walaupun tidak terdiri daripada penduduk berbilang kaum. Hal ini ditekankan lagi apabila meraihkan perayaan di Malaysia seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Tai Pusang. Keakraban masyarakat yang saling mengunjungi ketika hari perayaan walaupun berlainan bangsa mewujudkan etika berkunjung yang sangat bermakna. Hal seperti ini menarik tumpuan pelancong asing untuk merasai suasana keharmonian di Malaysia. Kami belajar bahawa setiap agama mempunyai definisi kasih sayang yang berlainan, tapi dasarnya ialah merapatkan ukhuwah, menambah nilai ketaatan dan kesucian. Bukan itu sahaja, kami juga bersetuju apabila masyarakat majmuk mempunyai ikatan yang kukuh, negara akan sentiasa makmur. Ekonomi negara juga akan terjamin dan stabil kerana tidak berlakunya perolahan dalam pentadbiran dan dapat menambah pendapatan dari sudut pelancongan negara.